Okay, bila dia datang, dia bukannya datang, tak tahulah, mungkin pengalaman orang lain lah kan. Dia datang, dia bukan datang directly kat engkau sebenarnya. Dia datang, masuk, dia akan gaib, muncul lebih dekat, tapi tempat lain. Dia akan muncul lebih dekat. Itu seram sih. Memang kalau kau encounter adalah benda yang seram kan, memang seram. Sebab tu benda yang kau boleh buat adalah memang kau kena take step by step thing. Sebab kalau kau rushing macam tu, aku kena buat apa, kau akan panik. Terus kau akan duduk je kat situ. Tengok, orang tu akan duduk kat situ, menjerit je. Last histeria. Histeria tak, cuma aku akan duduk di situ. Akan duduk dan aku akan tak tahu. Aku literally face it. Aku tak boleh gerak. Aku macam Syakir kata, bernafas pun aku tak boleh. Sampai ada orang manusia sebenar yang tegur aku. Baru aku sedar yang aku sebenarnya kena buat sesuatu. Kau akan duduk diam macam ni lah. Macam tu je. Kau memang bila orang in the state of shock kan, ya Allah, nak bernafas pun tak boleh. Serius. Macam ni. Lupa kena cakap kuat kan. Ini podcast ni lah. Podcast ini dibawakan khas kepada anda daripada Zat Jus Botanica. Zat ini memberikan yang diperbuat daripada durian Belanda. Dapatkan Zat Malaysia ini di mana-mana website anda Malaster. Mana-mana website. Yang mana mempunyai satu sahaja. Dan kena ingat, promo code Bros and Mike hanya valid di website sahaja dengan potongan sebanyak RM2. Bagi sesiapa yang nak tahu macam mana cara untuk dapatkan produk-produk daripada MyLaster ini, anda boleh tengok di description below. Di description ni ada nombor telefon, ada social media. So korang boleh cuba DM dan contact mereka untuk dapatkan Zat Jus Botanica. Bros and Mike, welcome to the show. Terbalik. Teruskan. Nanti dia kata sayang, geli pula kau nak panggil. Siapa awak dia? Welcome to the show, Bros and Mike. Okay, kembali lagi dalam segmen seram Bros and Mike, di mana kebanyakan daripada kita ni pernah mengalami benda-benda mistik. Kadang bukan cerita aku pun, cerita mak aku, Hakim pengalaman daripada dia, Anik pun pengalaman daripada kenalan dia. So kita akan cuba menceritakan dengan cara kita orang. And kalau korang ada cerita seram yang korang nak hantar, even kalau korang ada voice note, mungkin kita boleh dengar dan kita react. Seram kita ke tidak? Kat sini, kita play dan kita dengar macam ni diam. Seram ke tidak? Apa pendapat anda? Macam itulah. So hari ni, di hari yang baru ini, kita mulakan podcast seram kita dengan Hanif Jamal. Okay, aku banyak berjumpa dengan pakcik aku ni. Pakcik aku ni dia macam Darus Shifa punya orang lah. Jadi dia ada kebanyakan cerita yang macam selalu kan previous minggu aku selalu cakap pasal perjanjian syaitan lah apa kan. Tu memang salah satu cerita dia lah. So kali ni ada lagi cerita dia. Okay, ni cerita ni dia bermula ada seorang anak ni dengan mak dia tinggal sekali dekat Sentul. Sentul tahu Sentul kan? Sentul KL lah. KL. Dekat Sentul dekat PPRT. Dekat rumah kos rendah lah. Okay, nak jadikan cerita, bapak dia dah meninggal dunia. Bapak dia dulu kerja custom. So dia dah meninggal dunia sebab adalah sebab-sebab yang tertentu. So diorang tinggal ada 2 orang. Mak dia memang orang jual nasi lemak dan kuih-kuih pagi-pagi 6.30 pagi pergi keluar kuih, beli. Dia siap-siapkan, dia masak-masak and then set up kedai 6.30 terus keluar. Okay, kehidupan diorang ni biasa je. Tidak ada isu apa-apa pun. Duit pun okay, maksudnya boleh tanggung lah. Tapi pada birthday ibu dia yang aku tak tahu umur mak dia pun sekitar 20-an lah, 29 mak dia. 29 ke 30. Oh, logik. Logik. Bukanlah 25 macam tu, bukan. 29 ke 30. Pada birthday mak dia ni, dia ceritakan lah, perut dia
perut maknya kembung besar. Kembung Busung orang panggil. busung. So dia lah yang anak dia tu pun umur tak ada, umur baru form 1, form 2 lah yang si anak dia. Pelik lah kan, macam mak ada adik ke. Lepas tu mak je pun deny lah. Mak dia kata tak ada, mana ada sempat berkenalan dengan lelaki lain ke apa. Memang fokus berniaga kan. Dia pun tak tahu. Dan dia memang, dia bukanlah kembung macam mengandung betul. So dia macam buncit, nampak buncit. Faham? Bila kita tahu buncit mana yang betul-betul buncit dengan buncit yang pelik, misteri. Okay, so dia biar kerja, macam kesihatan dia okey, tak ada isu pun. Maksudnya dia still buat check up. Dia cakap tak ada apa. Doktor kata tak boleh kata apa. Doktor kata lemak. Angin ke apa? Lemak. Tak tahu, dia macam lemak. Tapi doktor tu tak boleh, dia pergilah ikut prosedur, pergi klinik dulu, pergi hospital. Tak boleh classifykan juga. Tapi macam ada something lah dalam badan, dalam perut tu. And then tahun berlalu macam samalah. Berlalu tahun maksudnya ke 30 birthday dia, perut tu membesar lagi sampai level macam dia mengandung. Setahun maksudnya Setahun. mak dia kandung. Tapi masa dalam period setahun tu dia tak adalah nampak kembung macam buncit biasa. Tapi kali ni bentuk macam mengandung. Jadi pada 6 bulan masa sebelum mak dia kena tu, selepas 6 bulan tu, mak dia tu macam, dia kata je reda lah, tak apalah nak buat macam mana kan. And then the things is the best partnya, perniagaan diorang maju. Mak dia dah ada sikit duit simpanan, duit lebih. Dia kiranya macam boleh buka restoran sendiri. Anak dia pun masa tu dalam umur dia 15, 16, 17 macam tu lah. Lebih kurang 16, 17 lah, dah habis SPM. Tapi tadi form 1. Dia ada berapa anak ni? Tidak Form 1. Maksudnya form 3 lah, form 3, 15 tahun. Okay. PMR lah. PMR. PMR. Silap. Okay, Sebab aku campur dengan cerita lain. Okay, nak jadikan perut mak dia tu dalam keadaan yang really drastic lah. Bila perut dia, bayangan dia, perut dia besar dan ada urat-urat hijau. Gila, tegang lah, perut tegang. Perut tegang. Jadi mak dia tu macam muka mak dia pun after one day tu pun dah start macam muram, menyusut ke? menyusut, macam muka penat macam muka aku lah, tapi lagi teruk lah, 2 kali ganda lah. Dah make up pun still lagi macam tu juga muka dia. Jadi anak dia tu yang berumur 16 tahun tu rasa macam tak berjadi kan, macam teruk je. Lepas tu bila perniagaan dia dah maju, dia dah ada pekerja sebagainya, lepas je birthday dia, mak dia yang 30 tu, perniagaan maju okey lagi, tapi mak dia dah tak boleh bergerak. Mak dia baring, kiranya dah terbaring lah, dah tak boleh buat apa, macam orang nazak. Tapi still lagi macam, dia macam muka mak dia tu macam merah dan macam menahan something. Tak tahulah apa yang tahan tu kan. Jadi dalam masa setahun tu, dalam masa setahun tu macam si anak tu macam panggil lah ustaz untuk tanyakan kenapa dan sebagainya. Ustaz pun tak boleh nak figure out benda tu sebab mak dia tak nak cakap. Yelah, bila ustaz tu cakap mestilah dia tanyakan kenapa macam ni. And then nak dijadikan cerita, sampailah ke ustaz bapa saudara aku ni lah yang pergi berjumpa. Dia akhirnya yang Syifa, anak dia tu form, yelah 16 tahun tu dah boleh dah reti lah cari mana-mana dah sumber dan sebagainya kan. Lepas tu masa yang mak apa nama ni, si ayah pula, pakcik aku tu datang, dia tengoklah keadaan rumah dia tu. Dia kata banyak sangat angin-angin tak elok dalam rumah tu. Maksudnya dia nak bagi tahu kat sini yang ada banyak jin dalam tu. Jin yang benda asing. Okey, dia tanyalah kepada anak dia yang form 1 tu, yang 16 tahun tu, ada ke macam terlepas cakap ke, pergi hutan terlepas cakap, bawa balik ke. Dia kata memang selama ni kalau dia pergi vacation pun tak adalah pergi ke hutan-hutan dengan amat kan. Paling level-level mall je lah, Space U8 ataupun pergi Mahkota Parade ke, macam tu lah. Jadi dia pun pergilah, dia minta izin dengan anak dia, boleh tak nak pergi ke bilik sebab dia kat bilik lah mak dia terbaring.
dia dah lah terbaring dalam bilik tu. Lepas tu spotlight warna merah, nampaklah seramnya sedikit ketika itu. Dia akan cerita lah kan. Spotlight pula. Okay. Lepas tu macam biasalah, pakcik aku tu dia buat lah macam ruqyah sebagainya. Ni ruqyah paling basic lah, sebab dia tak tahu apa origin kan. Dia macam, selalu kan kita tahu kalau Test lah, nak test. ada serta-serta ayat tu macam boleh trigger kan benda tu kan. Dan mak dia okey, tak ada isu pun. Lepas tu pakcik aku tu pelik lah. Tak apalah, dia balik kejap, dia bagilah air bidara untuk bagi dia mandi dengan tu ke. Air bidara mandi kan sabun Dia something ada buat sabun. bagilah ada bacaan ni sekian baca. Okey. Keesokan harinya, cerita aku ni dia mendata je lah, tapi boleh ambil pengajaran lah. Keesokan hari dia, mak dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Aku rasa yang paling mengerikan, ustaz tu cakap lah, dia beritahu sebab anak dia call, perut mak dia pecah. Tapi pecah dia tu macam kosong sebenarnya perut mak dia tu. Macam dalam aku Maksudnya macam Lemak dia je lah terbuka. dia kan cakap dia tak gemuk sebenarnya. Tapi dia macam pecah like terbuka. Macam tahu tak tahu tak bunga rafflesia tu kan, terbuka macam tu, dia terkopak-kopak. Jadi setelah macam disosiasat apa semua, kan aku cakap pasal perjanjian syaitan tu kan. Okey, sebenarnya macam ni. Mak dia tu ambil ilmu hitam, dia jumpa dengan bomoh untuk lariskan perniagaan dia. Tapi ada satu syarat tu yang membuatkan dia terlanggar syarat tu. Dia tak boleh kentut. Ya Allah, syarat apa ni? Siapa je nak ambil? Ya. So bila dia tak, ada satu part masa zaman maksudnya masa dia meninggal tu, dia terkentut. Jadi aku cakap tu angin tu sebenarnya angin je dalam perut. Sebenarnya dia sebab tu mula sikit, maksudnya dia kentut tapi tak keluar dia ke perut. Dia kepada ke perut. Sebab tu makin lama makin besar. Ya. So bila dia nak kentut, tapi kentut ke perut. sebab kentut, Okay, aku faham. perut dia besar. Perut dia besar, dia nipis dari perut, daripada kulit jadi nipis. So bila nipis, bila ledakkan angin tu, bila dia tak boleh tahan sangat, pecah dan mati. Maksudnya mak dia tak boleh kentut. Mak dia kena tahan tak kentut. boleh kentut. So Kena tahan kentut. angin dia tu termasuk Angin tu dalam. masuk. Dia macam circulation dia macam tu je, airflow dia macam tu je dalam perut mak dia. Mesti busuk kan rumah tu. Tapi tak kentut tak adalah, tak busuk lah Tapi maksudnya. bukan perut dia burst out. Busuk lah, memang busuk lah, totally busuk lah. Aku tengah cakap pasal tu sebenarnya yang perut tu sihir aku tahu. Ada orang tu perut dia busung kan. Lepas tu ditakdirkan Allah meninggal lah kan. Lepas tu orang cubalah cari, macam aku cakap, tak tahu apa ni, penyakit apa ni, kenapa perut macam ni kan. Kena sihir. Tapi bila anak dia macam mencari-cari kat luar, sebab tahulah kalau dah doktor tak boleh identify, ustaz kata sihir, semua kata sihir, so otak kau akan fikir sihir. So ustaz kata cuba cari kan benda apa yang ada ditanam. Cari. Dia jumpa satu katak. Aku tak tahu kata apa yang orang guna untuk sihir tu. Katak puru. Tak tahu, tapi katak tu perut dia besar. Memang macam mana rupa katak tu, perut dia kembung, macam tu lah rupa arwah yang meninggal tu. Bukan katak dekat dia punya tu ke yang blok? Katak kan figure dia macam ni kan? Perut katak tu besar macam itu. Sebiji dengan jenazah tu lah. So jenazah dia duduk situ. Tak ada betul katak, tapi mati, tapi sebab busung lah. Senama sihir tu sihir busung lah. Di mana orang tu akan perut dia sentiasa membesar dan dia mati dalam keadaan begitu. Tapi tak pecah perut dia. Tak pecah. Cuma aku tak tahu lepas meninggal perut dia kempis ke apa, tapi dia akan kekal sakit dan terus sakit semakin tenat sampai dia jadi begitu lah. Tu sihir lah. So benda-benda yang kalau kau nampak suspicious tu, macam Anik cakap, mungkin boleh jumpa Darul Syifa kot. Kalau lah tak dapat diagnose daripada doktor kan. Sebab Nusantara ni kan famous dengan mistik-mistik, bomoh-bomoh, dan kebanyakan bomoh pun banyak ambil kesempatan je. So baik jumpa orang yang betul. Darul Syifa. Begitulah. Menarik lah ceritanya.
Dia ada Aku sedikit Yalah macam aku cakap lah, ada biasalah. sedikit saintifik dan juga kebenaran juga. Tapi perjanjian tu benar, cumanya syarat dia tu keterlaluan lah, tak boleh kentut. Memang syarat-syarat jin ni nak nampak kita bodoh. Betul. So semakin bodoh kau, semakin sukalah dia. So begitulah. Tapi itulah kisah ending dia okey lah. Maksud aku macam Okey lah anak dia nasib anak dia di ni lah. Anak dia kaya maksudnya. Sebab macam aku cakap, setiap orang ada luck dia masing-masing. Mak dia ambil hibah untuk anak dia 1.5 juta. So kaya lah, memang bukan kaya lah, education untuk dia ada lah, selamat lah. Faham. Okay, aku nak tackle kau ni. Maksud aku nak tanya tackle kau. aku. Sebab aku nak ni cerita daripada sisi kau kan. Aku akan bagi macam aku bukan nak takut-takutkan kau, bukan nak takut-takutkan kau kan. Kau dah lama tinggal seorang ke macam mana? Kau dengan roommate kau Roommate aku kalau Sabtu Ahad dia balik Ipoh lah. Tapi kalau macam Isnin Jumaat dia kerja lah apa? Corporate slave kan. Habis kalau Sabtu dan Ahad maksudnya kau tinggal seorang kat rumah. Macam mana kau penakut tapi boleh tinggal seorang kat rumah? I mean tak pernah langsung lah dekat rumah kau tu. Kan sebab Sabtu aku tahu kau pergi berniaga. So kau balik pun dah pukul Malam. berapa lah. Sebab memang aku balik aku tahu aku mandi aku tidur. Aku memang kau tutup ngantuk. lampu tak? Tak ada. Aku buka-buka sikit kat depan. Kan aku ada lampu tidur kat situ kan. Tapi okay, aku rasa aku pernah experience tapi dia tak tunjukkan muka dia lah. Korang perasan tak ada dulu lah zaman tahun lepas ni orang ketuk singgah orang panggil. Ketuk pintu tapi tak ada orang. Faham. Benda tu jadi time bulan puasa dekat aku punya ni lah. Floor tu. Tapi dia bukan ketuk. Serius lah? Dia bukan ketuk. Dia tekan loceng. Pukul Orang main taknya. Pukul 2. Lepas tu seram. Pukul 2. Okay, yang sebenarnya aku tak ni aku tak tipu betul, ni aku serious talk lah. Aku ingat kalau sekali tu tak apa lagi. Tapi 4 hari konsisten. Timing okay macam ni tau. Dia pukul 9 malam. Pukul 2 pagi. Itu untuk hari first day. Second tu dia dalam range pukul 2 tu 2.30. Second day 2.45. Yang last day tu masuk balik 2.20 2 suku macam tu. Aku tak tahu kenapa konsisten. Waktu aktif lah tu. Aku dah level 27. Tinggi. Nak kata guide round, kenapa? Apa keperluan kau untuk round dan tekan loceng? Kalau ada orang yang macam nak prank, Scary Aku juga. susah lah kalau rumah kondo ni macam Susah orang lah prank nak tu prank. susah berlaku nak wujud. Betul. Sebab orang yang biasanya orang yang prank tu mesti orang duduk situ lah maksudnya kan. Sampai sekarang aku Mustahil lah orang luar tiba-tiba datang. Aku rasa trauma gila kalau orang tekan loceng. Dia macam Faham? sebab takutlah Kau macam tengah cerita pasal prank ni kan. Aku teringat cerita dekat masa aku darjah 4 dulu, ada satu camp. So camp tu aku tak ingat lah untuk pengawas sahaja atau bukan. Kau dulu Aku pengawas dah lupa. Aku tak pernah jadi student biasa. Faham? Aku tak pernah jadi student luar biasa. Aku sentiasa. Kau bayangkan darjah 1, darjah 2 ketua kelas. 3 pengawas sampai darjah 6. Darjah 6 tu aku naik ketua pengawas 1. Sekolah menengah tak pernah jadi student biasa sepanjang masa. Ketua pengawas pusat sumber, jadi execution tu aku tak pernah jadi student biasa lah. So adalah few camps ni aku join. So waktu darjah 4 ni, yang ni cikgu nak prank kita orang. Tapi cikgu tu yang terkena. Dia macam ni. Kita orang ada aktiviti night walking. Oh yang naik guna tali tu. Pegang tali, jalan. Tutup mata, pegang tali. Tak tutup mata. So night walking ni adalah macam jungle trekking, tapi dekat dalam hutan yang adalah ada laluan dia lah. So laluan tu adalah masih dalam, dia bukan hutan banat, bukan hutan tebal. Dia adalah macam taman macam apa panggil? Bukan taman rekreasi. Taman tema. Macam taman perhutanan. Aku tak tahulah tapi Ayalah, guarded lah kan. So maksudnya kau sesat-sesat pun berbagar. So maksud macam tu lah. So nak dijadikan cerita, lepas dah buat aktiviti nama night walking tu, kita orang ada satu aktiviti yang sangat famous. Aku rasa bagi siapa yang pernah pergi camping, korang tahu aktiviti ni. Nama aktiviti ni adalah burung hantu.
So aktiviti buruh hantu ni adalah untuk test keberanian setiap student. So ada checkpoint A, ada checkpoint B. So from A ni, lelaki kena jalan seorang-seorang pergi ke checkpoint B. Kalau wanita pula, 2 orang couple jalan sampai ke checkpoint B. So Aku pernah. kau pernah kan? From one checkpoint to one checkpoint, Jauh ke? Berapa kilo? taklah jauh kilo lah. Tapi 100. kau pergi dalam keadaan gelap gelita dalam hutan. Gelap gelita yang kau tak nampak, berpandukan tali. Tali. So dia okay, ada cikgu yang menjaga, tapi jumlah student of course lebih ramai daripada jumlah cikgu lah kan. So ada cikgu jaga dekat endpoint, ada cikgu starting point dengan endpoint, ada cikgu yang menjaga. Sebab kita nak cakap menguji keberanian kan. So cikgu di sana bermulalah berpakaian pocong, berpakaian hantu, menyamar dekat atas pokok. Babi apa lah. So ni lah bangang ni. Cikgu tu nak takutkan kita orang. So jalan-jalan oh larian. Oh macam kau penakut, kau jerit tadi. Tu cikgu je lah sebenarnya. Kan. Lepas tu sepatutnya pocong ada satu. Tapi dalam perjalanan tu semua student cakap pocong ada 3. Lepas tu cikgu tengah jadi pocong kan. Saya nampak cikgu nampak ada satu lagi pocong sana kan. Macam aku seorang je pocong. Cikgu mana dia? Macam cuba identify ni cikgu apa. Tapi pocong tu tetap berdiri. So dia pun dalam ilmu untuk takut kau orang. Dia tak fikirlah itu hantu. So dia tetap berdiri, cuba menyamar jadi pocong. Rupa-rupanya yang dia jumpa tu adalah Memang pocong. pocong yang sebenar. betul. Lepas tu tiba-tiba dia nampak ada benda bertinggi kat atas pokok. Hantu suka duduk atas pokok tau. Dia tengok je. Bentuk macam aku tak tahu, dia kata macam haiwan lah, tapi berambut panjang. Ada ke monyet rambut? Mana ada kan. Dia macam Ada monkey king. dia macam tu lah. Dia tengok macam ni kan. Lepas tu cikgu macam, kenapa ada macam ada lembaga yang duduk atas pokok. Tengok cikgu siapa yang kat atas tu. So last kali aktiviti buruh hantu tu jadi halfway. Sebab cikgu macam okay stop. Kau antara orang yang dapat pergi ke tidak? Aku antara orang yang dapat pergi. Lepas Nampak 3. Aku nampak 3. Aku tak pasti aku nampak 3 ke Kau tak. tutup mata Sebab aku tak boleh bezakan ni pocong ke ni pontianak. Sama macam putih is putih. So Tapi kalau kau putih, nampak je lah. Nampak je lah. aku nampak lah view. Aku tak kira. Kau nampak berapa pocong? Tak ada, aku tak tahu siapa berapa pocong. Kau jangan tanya aku nampak berapa. Aku tahu aku dah lepas dah. Aku nampak sesuatu lah. Tapi aku macam pura-pura tak nak cakap. Sebab kita takut. Kita tak tahu tu asalnya cikgu kan. Halfway semua cikgu datang dengan berpakaian macam tu. Lepas tu dia macam Benik kan dia kata kan. Dia cakap kita orang yang nak menakut tu diganggu juga. Dia kata macam sepatutnya dekat section aku je. Kenapa ada benda lain yang seakan-akan berpakaian seperti aku. Benda tu macam mimik kita. Dia nak prank. Kau jadi pocong, so pocong sebenar muncul depan kau. Ambil kau. Kau jadi pontianak sebenar muncul depan kau. Semua tak jadi. Okay, aktiviti budak starting point A tu terbalik, starting point B terbalik. Tak ada pun jumpa intercept dekat perjalanan tu. Sebabkan kejadian kau main dengan hutan waktu malam dan niat kau untuk mempersendakan memang kau kena lah bos. Betul. Tapi aku punya pengalaman lain sikit daripada kau. Macam mana? Sebab aku macam kau cakap lah, ada camp untuk pengawas kan. Aku adalah murid biasa tapi terpilih untuk join. Aku tak tahu kenapa. Aku seorang je yang bukan pengawas, aku join. Dan waktu malam aktiviti tu sebab aku bukan part of pengawas tau. So dia orang dah ada nama tau. Budak-budak pengawas ni dah ada nama. So dia panggil seorang. So pengawas pergi lah. Nama kau tak ada. Nama aku tak ada. So aku adalah orang paling last sekali masuk dalam Buruh hantu buruh hantu tu lah kan. Then aku pun jalan. Aku jalan mula seram lah kan. Seram. Tiba-tiba aku tersadung. Macam yelah tersadung kan. Aku pun terjatuh. Lepas tu aku cari mana tali. Aku jumpa. Tiba-tiba aku nampak ada sinar lampu menghala aku. Aku macam ini aku rasa cikgu yang jaga point A baru nak masuk kan. Aku macam okey lah, dia orang aku dah daripada takut jadi tak takut langsung. Faham. Sebab dah tahu ada cikgu nak pergi juga kat point B kan. So aku macam tunggu lama sikit. Lepas tu tiba-tiba aku nampak ada lampu tersuluh. Aku ikut je lah lampu tu. Dengan cikgu-cikgu aku kat belakang tu. Jadi tak takut dah. Lepas tu bila dia macam cikgu pandang tempat lain kan, aku pandang lah juga. Aku ikutlah lampu kat kepala dia kan. Aku nampak ada
dia gantung kain putih. Ah. Aku nampak lah benda-benda macam tu. Tapi nampak dalam keadaan berlampu. So aku macam tak takut lah. Macam Faham, sian tu lengan kat depan ni kena. Ya, sebab bayangkan tak ada lampu. Kau memang ingat benda tu. Otak kau dah fikir kau akan nampak benda tu. So whatever thing yang berpakaian putih ke, tergantung ke, of course mindset kau akan cakap terus itu hantu. adalah hantu dah. Aku tak nak pandang, aku pandang bawah. So macam tu lah. Prank-prank. Janganlah, kalau ikut jangan prank-prank lah. Kau tak betul, kena betul, dekat betul. diri sendiri. Lepas tu antara worst lagi pengalaman macam tu adalah waktu aku pergi camp laut, penghayatan taman laut. Itu lagi brutal bro. Benda tu macam, kau pernah dengar kan ada orang cakap cerita dekat atas loka asrama, dia kata budak satu dah tidur. Pernah dengar? Ada satu infamous story di mana ada satu bilik asrama, ada 6 students. Satu student tak tidur. Lepas tu tiba-tiba ada benda tu bertenggik dekat atas loka. Ini benda aku seram kan, aku tak suka benda ni. Dia duduk kat atas loka kan. Lepas tu dia macam macam tu kan. Macam buat suara macam lepas tu kata, katil hujung sana tak tidur kan. Dia cakap macam tu. Kau tengah tak tidur. Kau dia kata, katil hujung sana tak tidur kan. Dia cakap macam tu. Alamak. Memang automatik kau macam Ya. dia kata, katil 2 dah tidur. Katil yang 3 ni dah tidur juga. Dia cakap macam tu. Tapi dekat atas loka. Yang tak tidur tu bila nak tidur. Macam tu. Kalau dekat Lendu dia version lain. Macam bilik 012 tak mandi wajib. Bilik 013 tak mandi wajib. Bilik dia Maksud macam mana PA benda tu? announcement ke apa? Tak dia dia rasuk badan budak lah. Oh, aku ingat ke? Ada Dia, seorang dia, budak. dia rasuk PA announcement. Bilik 012 ada seorang tak boleh wajib. Tak dia memang fetish benda tu. Dia ada kan aku rasa aku dah cerita kot. Dekat Lendu jin tu dia jin yang suka bercakap. Lepas tu dia kata tempat korang ni banyak betul air mani bertakung kat bawah. Dia kata macam tu. Banyak betul air mani kat tempat korang ni. Bangsa aku mau tak buat macam ni, buat malu je. Dia kata macam tu. Malu tu. Aku rasa aku cerita kan. Last Tak ada sekali. yang pasal air mani. Aku ingat last cerita kau adalah pasal dia orang fight di dalam badan budak. Oh, Histeria. ada satu lagi yang scene dia college yang sama juga dekat situlah. Ini sebab dia yang buka silat tu aku dah cerita. Dah. Wah, itulah original. Maksud dia jin bercakap, dia suka berdebat. Oh. Sebelum dia masuk dalam surau, kita orang baringkan dia. Sebelum dia berdebat, dia kata, korang baca Yasin pun salah, korang baca Yasin salah. Sebelum tu lah dia tunjuk, dia cakap, tempat korang ni kotor, banyak air penuh air mani. Bangsa aku pun buat tak buat macam ni. Jin lah tu. Tak malu. Tiba-tiba dia betulkan bacaan. Bukan macam ni bacaan dia. Bacaan Betul tu dia adalah nak macam ni. dia nak merendah kita kan. Dia orang kan ada konflik macam Allah upgradekan manusia, Nabi Adam, rather than kenapa kau pilih Adam. Oh, setan ke? dia Tapi jin memang dia ada Islam dengan tak Islam. Jin ni macam kita lah, bangsa. Cuma kita dengan dia dua dunia yang berbeza. Jin pun akan dihisap juga. Jin pun akan dihisap, akan ditimbang di timbangan mizan tu semua. Lepas tu dekat titian sirat semua kan. Dan dia pun dapat agama ni pun Rasulullah yang sebarkan dakwahnya, sama lah macam kita. So mungkin dia nak mempertikaikan kita lah. Sebab macam macam mana kau tak tahu kan, benda ni benda basic, Yasin pun salah macam tu lah. Tapi sebagai kau, orang yang duduk asrama kan, kita suka mandi lewat malam. Aku mandi 2-3 pagi. Betul lah. Sampai ada, tak tahu lah benda ni betul ke tak. Orang kata kalau mandi malam ni paru-paru berair. Sebab isunya orang sangat suka mandi tengah malam. itulah Otak aku refresh. memikirkan ni mesti nak mandi wajib Aku selalu fikir macam tu, mandi wajib Tapi aku tak tahulah. Tapi kau tak ada pengalaman seram di mandi waktu malam asrama ke? Okay, waktu mandi mungkin tidak lah. Tapi waktu berak ada. Jangan tu. Aku okay. Setiap kali aku setiap kali aku berak dekat asrama aku selalu teringat cerita yang ada kaki berdiri depan aku. Lepas tu kaki dia penuh dengan lendi. Sebab kat Lendi apa? Lendi tai? tak, dekat matrikulasi aku ada satu Tanah cerita. licin. Bila kau tengah berak kan, aku suka berakkan 2-3 pagi kan. Lepas tu cara orang buka pintu tang. Lepas tu jalan dia berdiri depan pintu kau macam ni. Tapi kaki dia penuh dengan lendi putih. Air mani ke? Tak tahu. Aku tak tahu. Tapi kata lendi dan macam dalam swarm. Dalam apa? Swam? Dalam apa maksudnya dia? Bukan tasik.
macam Ecak. lumpur Lumpur. macam mana? Tak tahu nak cakap Lumpur warna suam bahasa putih. Melayu apa. Swamp. Lumpur lah suam. Tapi Tanah, badan dia tanah berlinding. mendap. Badan dia macam berlendi. Benda air tu warna apa? Aku tak tahulah air warna apa, aku tak pernah nampak. Lendir mesti ada warna. Lendir tu warna apa? Bila dia orang cakap lendir, otak aku mengatakan lendir transparent lah kot. Aku macam kalau kau cakap lendir tu mungkin aku bayangkan lendir hingus tu kan. Lendir macam lendir hingus lendir dengan hingus. kili penuh tapi dengan rumput-rumput. So aku setiap kali tu yang aku bayangkan. Kau punya cerita seram berak apa, Mat? Oh, terus tu. Ya, sebab aku macam Tak tahu cakap apa bukan sebab memang aku terbayangkan tu. So dia kata dia ada cerita seram berak. Oh tak, waktu aku okay. Aku memang daripada dulu lagi gemuk lah. Senang cerita kan. Ha. So Senang cerita untuk berak cangkung tu adalah satu struggle lah untuk aku Faham? dulu. Sekarang pun kan? Sekarang dah memang berak duduk kan. Badminton. Susah nak cari berak cangkung dah sekarang. Betul. Kecuali rumah aku kat Kuantan. Yang lain semua duduk. KL ni semua duduk. So Waktu tu aku tak tahulah pukul berapa. Sebab time tu memang kau bangun tidur, kau rasa nak berak, kau rasa encik kan. Kau mana cek jam apa semua. So kau pergilah tandas. Bila aku pergi tandas, aku nak berak, aku dah lucut apa semua, aku dah terduduk kan. Tiba-tiba aku rasa lah menitik. Kan biasa kalau kau pancur air, kau rasa menitik kan. Tapi ni air tak buka air. Tapi kau rasa macam menitik dekat Peha kau? Sebab apa kan aku dah lucut semua. So aku rasa menitik. Mungkin aku bayangkan mungkinlah tank pump tu bocor. Maksudnya menitik satu-satu. So aku pun biar abaikan lah. Aku Ini ni tanda duduk kan? tanda duduk lah. Tanda duduk. Bukan tanda cangkung. Cangkung ah. Kira tengah mencangkung. So kan Faham, tanda faham, duduk faham. Anip tak tangan seluar penuh kan. Aku tanda duduk tanda cangkung tangan seluar penuh kan. So waktu tengah cangkung tu aku rasa air menitik. Waktu tu aku kata water tank lah kot. Waktu air tempat yang pump kan. Aku pun berak lah. Aku berak. Dia punya reaksi buat aku macam Dia sebab yelah seram lah benda tu. Waktu aku tengah berak kan, sometimes kau mesti tengok apa hasil kau kan. hasil dia. Nak tengok tahi sihat ke Usul. tidak. Aku nak tengok tahi tu okey ke sihat tidak. kan. Aku rasa aku berak tu berketul. Tapi bila aku tengok bawah, berair. Dia bukan warna tai, senang cerita. Warna apa? Dia adalah warna kemerah-merahan tapi bukan tai. Dia macam warna something else. Macam tak tahu lah aku, tapi aku boleh sebab aku betul warna, aku tak tahu nak cakap warna apa kan, tapi aku boleh nampak dia macam warna merah-merah sikit lah. Tapi aku rasa aku berak macam elok je aku buat lah. pil jatuh macam tu kan. Aku tengok ini air apa kan. Then aku angkatlah tangan nak pump kan. Angkat tangan, aku tak jumpa. Aku pun berdiri. Oh tak, aku biasa lepas ni aku dah sembuh, aku tarik sambil bangun lah kira. Aku tarik dulu sambil bangun, menolong. Bapa tak putus ke tu? Tak ada lah aku Betul. guna untuk Yelah, betul lah, yelah, kira sambil sambil-sambil lah. lah. Tangan kau je dah belah meja akak. Akan selemat. Aku cari-cari aku tak jumpa benda tu kan. Lepas tu aku tak tahulah benda tu aku sentuh, tapi dia tak rasa macam satu benda solid tau. Macam tergantung macam ni aku cari benda kan. Aku macam tengah mengusap rambut. Kau ni lah. Macam tak adalah rasa benda solid kan. Nak tarik macam benda ni. Oh faham, macam terlepas-lepas. Macam kau Macam terlepas lah. Macam benda ni kan. Aku pun bangun lah. Aku bangun tak ada benda pun. Aku tak nampak benda pun. Aku nampak lah benda tarik tu. Tapi aku tak nampak benda yang aku rasa bukan benda yang aku sentuh. Benda yang kau usik-usik tu tak ada. Benda aku usik Tapi tu kau rasa tu macam rambut orang tengurai. Orang terurai. Babi lah kot belakang ni. Mengganggu aku lah. Rambut terurai bila pegang kan. Tapi bila aku bangun aku tengok betul benda tu. Maksudnya ada. bukanlah ada. Benda kau pegang tu dah tak ada lah. Benda maksudnya mungkin benda aku rasa tak ada. Aku pun tarik macam biasa. Benda yang merah tu pun dah dipump lah kan. Dah dipump. Lepas tu aku cuba buka pintu. Tak boleh buka bodoh. Serius tak. Time tu je lah. Tapi yelah Sekejap kita je lah. pun sekejap je. Benda tu ringkas je. Faham. So aku nak try buka. Kenapa tak boleh kan. Aku pun dulu kalau kita tak boleh buka pintu tandas, kita akan keluarkan kaki sikit. Kita tarik ke atas nak tolak kan. Tak boleh. Aku macam macam mana kan. Aku pun ada siapa-siapa kat luar. Sebab
Aku tak tahu kenapa aku tanya tu. Kenapa aku tanya tapi tak ada orang jawab lah sebab semua tidur time tu. Aku tolak sekali, alhamdulillah boleh buka. Lepas tu aku buka. Aku pergi tidur. Ya Allah time tu tak tahulah macam mana. Aku rasa aku tak fikir apa-apa. Aku boleh proses apa? Adakah benda tu hantu atau Waktu tu fikir. tak terfikir pun sebab kau tengah mamai, kau tengah baru bangun tidur, kau nak berak ke. Kau yelah tak ada apa, kau bangun pun tak ada apa pun. Lepas tu kau nak buka pintu pun macam benda lekat ni kan. Lepas tu aku tanya, "Oh, ada siapa-siapa kat luar?" Senyap je. Lepas tu aku cuba buka balik, boleh buka. Oh, lepas kau tegur Aku tak tahu, mungkin dia ingat aku tegur dia atau sebab aku dalam otak aku dah fikir orang luar lagi. Ada siapa-siapa kat luar tu. Lepas tu aku buka, aku tidur. Pagi tu baru aku terfikir, menatang apa aku sentuh malam semalam. Bodoh. Itu je lah. Itu bukan itu je lah tu. Itu yang macam tu Tak, sebab tak nampak. Benda tak nampak. Trauma. So macam benda tu aku macam lupa je Kau lah. tak perlu nampak. Aku bayangkan aku dalam satu tandas yang really compact. Rumah mak aku kan, Kecil. really compact. Bila kau masuk, dua orang tu memang dah fit lah tandas tu. Kira aku tengok macam mana, tiba-tiba benda macam boom, lintas kat belakang cermin aku kan. Aku macam apa ni? Dalam hati aku ingat aku nak mati. Sebab aku pernah teringat ada orang cakap tanda-tanda 100 hari kematian. Ni benda tipu yang aku rasa. Kau akan nampak kelibat benda hitam. Sebenarnya malaikat maut macam menjemakan diri dia untuk bagi hint. Aku macam terpercaya dengan benda tu kan. So aku macam nak mati kan. Mesti kau percaya dulu kan. Kau percaya? Lepas tu kan, aku tengok, aku tak fikir tu hantu. Aku tengok hidung aku jatuh ke tak. Sebab orang cakap kan, air muka nampak nak mati kan. Nampak hidung macam jatuh. Itu Orang macam cakap, stroke orang cakap kalau kau nak mati, nampak air muka dia, hidung start jatuh, apa semua. Rupanya kau tak boleh nampak pun, orang luar je boleh nampak dia muka kau macam dia ni macam nak mati. So aku ingatkan benda tu. Aku dah lah muka penat ni. Aku ingatkan itu Kuku tak panjang-panjang kan. kuku tak, aku tak tahu. Oh, tak. Ada orang kata kalau kuku tak memanjang tu maksudnya Dah nak mati. Dah nak mati lah. Tapi Aku segi bila kuku tak mati apa. kuku masih memanjang. Mana aku dah tahu? dibang, aku dah dibang benda tu. Kau dekat dalam mayat tu kuku kau memanjang lagi. Dia hidup, dia tetap hidup. Okay, so aku bayangkan itu bukan hantu dan aku ingat aku nak mati. Okay, lepas tu aku keluar tandas kan. Takutlah kau selama 30 hari tu. No. Aku keluar tandas tu, masa tu aku realise something. Bila aku keluar tandas, masa tu aku rasa macam betul-betul malam, macam 9-10 malam. Pasal dia kata, "Oi." Kat belakang rumah aku. Oi, oh my god. nama aku Ioi. Oi. Dia kata, "Oi." Pasal aku nak cakap, "Ya." Pasal aku pegang, aku cakap, "Jangan jawab." Pasal jangan jawab orang panggil kan. Pasal aku cakap belakang tu mana ada orang. Pasal aku baru realise belakang rumah aku tu adalah tempat yang selalu pemanggil nama kau. Kalau kau nyahut, maksudnya kau acknowledge dia dekat situ kan, dia akan muncul depan muka kau. Dia akan munculkan depan kau suatu hari nanti. Tak kisahlah. Sebab ada budak-budak belakang tu, jiran aku, ada benda, dia kata ada benda panggil dia, Nashrik pula. Apa nama Haikal kot? Haikal. Lepas tu dia kata, ya, dia pergi belakang kan. Lepas tu dia lari balik masuk rumah. Dia nangis, demam. Dia kata dia nampak benda tu. Benda tu hitam. Datang nak ambil dia, nak makan dia. Dia lari, dia pergi ambil adik dia, bawa masuk bilik. So aku dah nak menyahut masa Kau tu. patut sayang mak kau tau. 2 kali dah selamatkan Aku kau. really save aku. Aku cakap, Oi, sayu. Pasal lama kan? Izrul. Sayu gila. Bunyi sayu gila. Aku macam nak nyahut. Mak aku macam tahu aku nak nyahut. Mak aku tak. Belakang tu sebab dulu ada satu busut dia panggil? Busut Semut. semut. Orang kata benda tu suka tinggal dalam tu. Tapi busuk semut tu dah tarah dah, tak tahu apa jadi. So dah tak ada lah isu-isu macam tu. Tapi di ketika aku sedang membesar tu, terlalu banyak kejadian mistik sampai aku dengar bunyi orang ambil sudu kan, cering, lagu-lagu kat dapur. Aku tak kisah, man. Aku sentiasa, hampir tiap malam aku dengar bunyi footstep. Aku dengar bunyi orang lagu-lagu cawan, Tapi kan bunyi orang lagu-lagu mangkuk. Aku dah tak kisah. kalau macam dia jelmakan bunyi-bunyi tu, itu macam secondary takut lah. Dia tak ada. Bukan Kalau main. yang jenis yang jelmakan diri, aku baru teringat. Kan aku selalu berniaga dekat Central Market. Okay, Central Market tu pun dia macam Keras lah. keras jugalah. Selalu kalau macam pukul 7 malam tu, bila aku dah habis berniaga, aku suruh staff aku, budak-budak aku basuh, kalau boleh basuh awal lah, basuh time siang. Jangan basuh pukul 7, pukul 8. Dia ada satu tu dia terlepas basuh timing. Macam timing pukul 7, pukul 8 macam tu lah, 7 suku. Dia pergi dekat atas. Dia cerita dekat aku lah,
Tapi lepas tu memang toilet macam 80-an. Biasalah Central Market kan macam dah lama kan. Dia basuh macam relax je. Basuh relax. Lepas tu dia memang dapat rasa dan boleh tengok benda tu. So dia basuh-basuh. Sebab dia macam dia dah habis lah. Settle baru tak ada kat tengah ni. Dan dia lukis tunjuk kat aku. Serius lah? Lukis ya. Tapi dia lukis macam bayangan. Faham? Bayangan simple je lah aku tunjuk kat korang. Tapi dia boleh nampak pun. Dia boleh nampak. Tapi dia bayangkan lah macam bentuk apa dia kata kat muka dia tu. Dia macam muka biru macam mayat. Lelaki. Siut lah, real betul dia cerita. Ada luka-luka. Lalu orang cerita macam berbulu apa semua. Ni Tapi memang dia lukis betul bodoh-bodoh je lah. Macam lepas tu lidah terbeliak. Babi bodoh sangat pula lukisan dia. Itu juga kamera. Kamera kau kat sini? So ni. Oh, Macam ni lah bayangan. Dia kata ni luka-luka. Macam tu. Kenapa dia senyum? Dia kata lepas tu aku demam ni. Lepas tu dia demam 1 hari. Hari, 1 hari demam. Semua Dia kata lukisan ada dia seko je dia kata. Sebab dia okey dengan benda tu. Macam aku dulu kan aku kena sampai demam seminggu. Sebab aku tak okey. Sampai kau tak boleh bergerak Aku jumpa tak atas boleh bergerak. pokok. Aku itu memang 3-4 hari lah aku demam. Ni mungkin sebab dia ada terlalu biasa. Dia boleh rasa lah benda tu. Okay, sebelum kita tamatkan ni kan, kau sebagai macam kau pernah benda-benda pernah nampak kan, kau pun macam pernah kan, ada tips tak untuk kontrol ketakutan? Which is aku tak ada tips tu. Sebab aku pernah kena dah, aku tahu aku dah kena few time, aku tak boleh kontrol diri aku. I mean, kau cakap pasal ayat kursi, even aku hafal, aku baca hari-hari benda tu, aku tak boleh nak sebut benda tu. Oh sama lah. Aku pun tak boleh. Tak ada kan? Ketika itu. Ketika itu. Ketika dia kena kacau. How do you control yourself from macam kau betul-betul macam jadi batu atau jadi macam something yang aku tak tahu lah, kita tak boleh nak cakap apa-apa lah. Kau ada tips? How do you control Aku yourself? tak Ingat ada. ni bagi tips. Aku tak adalah nak bagi tips sangat. Tapi sebab aku tak pernah experience lagi. Tapi rasa tu nampak tak ada. Tapi rasa tu ada. Dia macam bagi aku lah, ni pemahaman aku, keyakinan baca ayat kursi ke, even kalau kita baca bismillah pun, dia keyakinan macam aku boleh lawan bismillahirrahmanirrahim. Benda tu keyakinan dari dalam tu yang Allah akan bantulah kebanyakannya. Tapi untuk level kita bantu hilang ketakutan. Dan aku rasa kalau yakin tu ada, benda tu pun Muhammad ni je yakin, dia pun tak berani nak dekat kita. Sebab aku banyak kali juga ada untuk counter takut tu, aku macam yakin dia tekad dalam milisecond je, tekad aku tu macam Allah ada, dia terus hilang. Rasa takut hilang. Rasa sebab aku tahu dia macam kalau korang tengok cerita Harry Potter, Dementor tu kan, dia punya super power dia, dia punya kuasa dia dekat orang, dia tarik semua kegembiraan, dia letakkan aura kesedihan. Expecto Patronum man. Tapi kita punya Expecto Patronum kita adalah bismillah, ayat kursi. Tapi nak bagi tahu orang syaitan dan jin ni specialize dia di samping dia benarkan korang, dia vibe dia tu bagi kita macam takut, overthinking. Benda tu sedikit sebanyak tapi yakin lah. Apa yang Anik cakap ni aku teringat sebenarnya masa zaman dulu-dulu kan, waktu zaman-zaman early keislaman, mana ada ayat kursi semua ni tau. Macam mana dia counter benda tu? Otak dia hanya ada perkataan la ilaha illallah je. Tak ada pun macam kau kata ayat kursi, macam kau cakap bismillah dengan yakin. Macam tu lah. So kau yakin dengan satu perkataan tu, dengan pegangan kau tu, kau yakin macam la ilaha illallah. Benda tu terlepas lah. Sebab yang Kau baca lah ayat kursi panjang ke, tapi kau tak maksud kan, kau tak faham. la ilaha illallah tu macam lisan, tapi keyakinan Hati tu lah. dia combination two things lah. Masa zaman tu kan, masa tu Bilal kena dera kan, la ilaha illallah itu sahaja Mat, pegangan kata dia untuk menguatkan dia daripada macam Allah adalah segala-galanya lah kan. Allah bantu kita lah. Allah bantu kita. So faham? great tips lah. Jangan, sebab mindset aku memikirkan ayat kursi, which is panjang ayat tu. Lepas tu kan orang cakap ayat kursi ni kalau kau baca macam Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum man, sampai ayat ke berapa itu yang sebenarnya menakutkan jin, orang kata. Dia kata jin ni, setan ni dia boleh ikut semua ayat kursi. Kalau kau cakap, kau kata la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lepas tu benda tu ikut la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang pernah kena. Lepas tu kata la ta'khuzu sinatun wala naum, la ta'khuzu sinatun wala naum. Lagi kuat lah benda tu. Lepas tu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, macam ni part mana yang sebelumnya dia kata wasi'a kursiyus samawati wal ard, itu dia tak boleh ikut. Cukup macam tu lah. Masa tu baru tu dia vanish. Masa aku macam panjangnya nak aku ke situ tau. Macam mana aku nak, takkan aku nak
Lepas tu aku macam tersalah-salah lagi dengan tajwid salah semua salah kan. Tak ke dipermainkan dengan benda tu. So, Yelah, tapi macam great tips lah. Bagus lah. benda memanglah aku cakap je, tapi kalau dah jump scare tiba-tiba Kena aku kan pun kau? takut juga Ya, gitu. tapi at least something lah. Sebab aku memang tak boleh ke. Aku boleh bayang kalau dia datang depan aku macam dia macam lawak sikit macam tak nak tolak macam tu. Aku rasa fast respon Itu aku. kau punya respon lah. Dia macam buang macam tu. Tapi benda tu macam Kau rasa macam tu? aku rasa mungkin aku punya first react aku macam, lepas tu baru aku macam ya, tapi dalam tu aku akan reflect. Kau tengah cari lubang Tapi bila cerita diri dia, aku macam boleh bayangkan dia ni orang yang macam mana. Sebab kalau aku macam aku nak benda tu, aku mungkin akan berpaling dan aku akan lari tak menang tak nak. Sebab desperate time, desperate moment, kau macam pak boleh. Dia pressure dalam tu. Aku dapat rasa aku tak macam tu lah. Pressure. Kalau aku, kalau dia jump scare tiba-tiba dekat muka aku, tombok dia first. macam Itu aku adalah tombok. reaction aku. Macam even dekat cinema pun, kalau ada jump scare, first thing aku tendang seat depan. Babi takutnya kalau kau tengok dengan aku Itu jump scare. itu macam Kau waktu tumbuk aku. apa? Kita tengok cerita seram ke apa kan? Cerita hantu tu. Cerita hantu tu, jump scare. Aku boleh agak ada jump scare, aku akan cross kaki aku, pegang macam ni. Memang aku tahu aku akan reaction aku adalah kau akan I mean, tangan. nama dia jump scares. Macam mana kau boleh predict? Sebab music lah kan. Tak bunyi music music lah. tu. Aku akan macam ke depan. Masa aku tengok dengan Hakim dia dah start ke belakang. Aku ke depan aku macam tu. dia kena macam nak tengok tapi tutup. Aku boleh tengok tapi aku akan start. lah, aku tak Restrict faham. macam restrict badan aku. Lah, tapi aku tengok juga. Aku tak faham orang tengok cerita hantu yang macam dia tengok kan, tapi tengok sebelah mata. Dia bukan nampak juga ke full Yelah, dia screen. macam nak tapi tak nak. Tapi dah Tak bayar. nak, tapi dah bayar. Tak nak tengok tapi dah bayar. Tapi Takut dia tengok nanti free, hantu tak tu apa. kena muka dia lah. Dia macam tak terkejut tu, dia bukannya terkejut sebab takut sakit dada kimak. dada, ya. Dia bukan sebab takut ni, sebab babi dah terkejut kau mesti dah Yelah, sakit. aku tak suka cerita hantu yang jump scare. Sebab aku rasa nak kata cerita movie seram tu, Wasted lah. benda yang teruk bila terlalu banyak jump scare means kau memang tak boleh pun nak hadirkan filem seram Cerita tu tu teruk sendiri. betul-betul. Bila aku tengok cerita, aku tak tahulah aku Rafat ke apa ke kan. Ada satu cerita Samsul Yusof yang seram kan. Munafik. Munafik maybe lah kan. Tak banyak sangat jump scares, tapi bila dia berdiri macam tu Memang je, seram lah. aku macam cerita si jin kan. Itu adalah cerita seram. Kalau jump scares kau tak cukup bagus untuk buat cerita seram. Macam cerita James Wan, cerita apa? Insidious ke apa kan. Annabelle. Annabelle ke Conjuring. Conjuring. Dia jual Conjuring kepada jump scares Dia instead jual of seram. jump scares. Aku tak rasa macam, bila aku tunjuk muka valak daripada depan, sumpah tak ada rasa takut langsung. Macam apa kau ni serius lah. Sebab mungkin tak boleh relate. Tapi bila aku tengok cerita Kurafat daripada tu macam tu. Lepas tu Nak kena hantu produk Melayu, blok produk Nusantara Tak, juga ya. produk Thailand. Thailand. Produk pada Indonesian. aku, Indonesian is the worst lah. Bagi aku Thailand lagi seram. Kau tahu ada satu cerita seram ni yang dia kacau orang semayang tu. Tapi Aku tu tak boleh makmum. betul, makmum. Tapi tu tak, bukan dia kata tak. Kau Berdosa. kau relatekan benda takut dengan orang tengah beribadah. Nanti orang dah tak nak. Orang rasa beribadah. Orang akan beribadah tapi ada rasa takut dah. Ada aku tengok trailer dia, masa dia macam, kan ada satu trailer dia macam dibangun, macam Allahu Akbar tak akhir tu kan. Kira semua benda jin terbangun. Serentak dengan dia kan. Adik aku takut dah nak solat malam. Rakaat kedua waktu iktidal. Aku tengok cerita tu. Oh, tengok? Dia memang setiap kali rakaat kedua kan biasa solat malam kan 2 rakaat je. So rakaat kedua waktu iktidal naik tu, Allahu liman hamidah, semua Rabbana walakal hamd. Serius lah. Allahu akbar. Oh, itu Allah. jin tu semayang dengan dia. Oh maksudnya masa dia Sami Allahu liman hamidah, masa benda tu berdiri, dia yang cakap Rabbana walakal hamd tu. Dia cakap Semua kat belakang. Itu bagi aku tak seram. bunguk. Tu seram gila. Tak, maksudnya ialah bukan seram. Masa aku Cuba. macam dia seram. Tapi masa aku macam Tak, dia okay. Movie tu mungkinlah kau tak nampak seram. Tapi bila kau adalah seorang yang solat malam, seram. Kau pernah tak bayar aku dulu masa aku pernah macam solat isyak lewat sebab malam-malam main game kan. Bila aku bersorang-sorang kan, bila aku ada rasa makmum kat belakang aku ada, aku jadi takut nak teruskan sembahyang tu sampai dengan fokus. Sebab aku pernah teringat kawan aku cerita masa dia kata Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dengar Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak nampak orang tapi dia dengar ada orang cakap. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap tengok memang tak ada apa-apa. Padahal dia dapat dengar Jemaah yang banyak kat belakang dia tu.
Tu bila Hakim cakap, masa kata Sami Allah liman hamidah, bila Hakim cakap semua kata Rabbana lakal hamd. Itu kau cakap dalam hati tau, tiba kau dengar kat belakang. Takut lah gila. Korang malam ni tak ada apa-apa kan? Lepak rumah aku. Okay, satu lagi seram, satu cerita Indonesia ni. Muka cerita Indonesia jap. Bagi aku 1 minit aku cerita je Okay. Boleh. Kawan mak aku di Semayang kan. Sorry lah, aku bukan nak takutkan, tapi ni cuma pengalaman je, cerita je. Pocong tu bergulit dekat depan sejadah dia, bro. Ui. Dah lah kucing aku warna putih. Kau bayangkan Pocong kecil. dia tengah macam Allahu Akbar kan. Mula tu benda tu tunjukkan muka dia macam tengah baring macam ni. Dia tengah baring kan, tapi duduk macam ni. Supaya anak mata kau je nampak dia. Lepas tu dia depan sejadah. Kau ingat kau boleh teruskan tak semayang kalau kau macam tu? Aku fikir 2-3 kali ke. Telan ali. Kau fikir 2-3 kali. Aku dah macam Tak ni terfikir dah kalau aku dah kau tengah macam lari ni. dah. Aku habiskan je. Apa berani? Ya, tapi Bagus itulah. lah, bagus lah. Aku ada nasihat kepada penggemar-penggemar cerita seram yang melibatkan ibadah ni. Aku nasihatkan korang kena cuba Hentikan lah. stop total, full total. Kalau tak kan, sumpah dia mengganggu. Aku pernah terkena sekali and dia really affected aku. And aku dah kurangkan consume cerita seram. And aku dah lebih fokus dah. Kalau aku nak semayang pun aku dah tak terganggu. Walaupun dulu aku tak boleh semayang dalam bigger space. Kenapa? Aku tak boleh semayang di Takut. belakang aku, terlalu Takut ada ada banyak makmum. ruang. Takut ada benda. So aku suka semayang kan, belakang aku macam ada something pack atau apa. Sebab aku terpengaruh movie pengaruh kita. So kau pernah rasa macam tu? Aku bukan setakat takut makmum gaib. Makmum betul pun aku takut ada dekat belakang aku. Itu dah kenapa? Itu bukan ada apa-apa pun. Tak, aku takut aku tak boleh carry kan. Nak menjadi imam maksudnya kau carry orang belakang. Oh, Aku okey takut, je, aku tak apa. takut, Itu Itu tak ada kena- itu kena janganlah. seram. Tak, tu okey tu boleh. Itu okey, itu tak Tak, apa. maksudnya betul lah. Dua-dua aku takut. Yalah. So begitulah cerita Tapi aku nak bagi tips lah kalau contoh orang yang tengah blank. Kan orang tengah blank kalau jumpa. Of course, kalau kau boleh ingat ayat kursi ke ayat apa, bagus lah. For you it's good lah. Maksudnya benda tu memang dah tersemat dalam hati kau. But let's say you cannot, maksudnya benda tu tak ada. Maksud kau nak baca tak terus terkeluar. blank. Macam in case of aku punya sendiri adalah aku just fikir satu benda je aku boleh buat. Macam contoh kau tengah blank. Okay, aku terus fikir lari. Contohnya lah lari. Aku lari, yes. Fokus je, lari. Kau tak payah fikir benda lain. Lari. Kau lari je. Ke mana kau nak lari, pergi mampu. Kau tak payah fikir. Kau Asalkan lari. Asalkan lari. Macam aku, step by step aku adalah bukan terus lari lah. Macam aku nampak dia, mungkin first step aku akan cakap bernafas. Aku fokus bernafas je. Aku tak fokus benda lain. Memang step by step. Sebab kau time tu kau tengah blank. Macam contoh yang kita nak cerita Anit blank kan. Kau nak suruh Anit tiba-tiba reka, memang tak boleh. Kan? Faham. Tapi kalau aku cakap let's say aku bagi kau setting tengah malam pukul 3, step by step. Adalah nampak. Then bila kau dah berfikir untuk bernafas, next step kau adalah apa? Berfikir. Kau akan paling ke? Maksudnya step kecil-kecil je. Kita tahulah apa nak buat next Next tu bila kau dah start bernafas, kau dah start relax. Benda tu still ada kat situ. Tapi kau dah boleh start fire up kau punya brain untuk fikir next step. Satu lagi, to add point Hakim punya tu, satu lagi mindset yang kau kena fikir, benda tu takkan boleh cederakan kau. Dia hanya bermain dengan kau saja. Actually, mana pernah dengar ditumbuk hantu, dirogol oleh hantu, dicucuk, dibunuh oleh hantu? Tak ada, Mat. Tu semua manusia je. Benda tu actually memang tak boleh physically rosakkan kau. So bolehlah ikut cakap tu, kau macam tarik nafas. Sebab kadang orang takut kalau benda tu datang cekik macam ni. Benda tu tak. Dia tak buat macam tu kat kau. Dia just memang nak takutkan kau saja. So ambil Hakim punya nasihat tu sebab macam boleh pakai lah kan. Betul. So, kalau kau rasa But once kau nampak benda tu, bila kau dah kau tengok benda tu dah sampai 5 saat, 6 saat, kau dah start boleh calm down sebenarnya. Sebab benda tu usually tak bergerak pun. betul, kalau kau yelah, nampak, dia takutkan je. Kau nampak kelibat tu, maksudnya dia dah dekat dan itulah dia akan duduk kat situ. What if dia datang? Itu dia lari Kalau lah. bila dia datang, dia bukannya datang, tak tahulah, mungkin pengalaman orang lain lah kan. Dia datang, dia bukan datang directly kat engkau sebenarnya. Dia datang, maksud dia akan gaib, muncul lebih dekat tapi tempat lain. Dia akan muncul lebih dekat. Itu seram sih. Ya, Memang kalau kau encounter adalah benda yang seram, memang seram. Sebab tu
benda yang kau boleh buat adalah memang kau kena take step by step thing. Sebab kalau kau rushing macam tu, aku kena buat apa, kau akan panik. Terus kau akan duduk je kat situ. Tengok, orang tu akan duduk kat situ menjerit je. Last Macam aku hysteria. lah. Hysteria tak lah. Cuma aku akan duduk di Kau situ. akan duduk. Dan aku akan tak tahu. Aku literally face it. Aku tak boleh gerak. Aku macam Akil kata, bernafas pun aku tak boleh. Sampai ada orang manusia sebenar yang tegur aku. Baru aku sedar yang aku sebenarnya kena buat sesuatu. Kau akan duduk diam Macam ni lah. macam tu je. Kau memang bila orang in the state of shock kan, ya Allah, nak bernapas pun tak boleh. Serius. Dia macam ni. Macam tu lah. Aku kena macam tu lah. Aku macam, sampai ada orang ada satu aku macam gitulah. Tu pengsan. I hope demam. kau tak dapat rasa benda tu lah. Which is aku rasa mungkin tu first experience aku. Okay, kalau boleh malam ni ada meeting pukul 10 sampai pukul 2. Okay, kat rumah aku. Nanti aku ada, jangan risau. Sabtu Ahad tak ada ni kan. Kita ada meeting nanti, kita ada meeting. Tak ada kawan-kawan. Tak ada kawan-kawan. Tak ada, kena. Kita live streaming lah. Okay, hari ni malam Kita ni. live stream sampai malam. So aku rasa memang Lepas tu member aku rasa start dalam daripada keadaan segar. start daripada hari ni kita kena ada meeting 10 sampai 2 sampai 2. Satu Sampai aku ni. mengantuk lah cerita. Bila aku mengantuk kau balik. Okay? Okay, sampai di sini saja podcast seram ni. Terima kasih Alright. kepada Zat kerana memsponsor podcast seram ini. Boleh beli Zat di platform website untuk dapatkan discount promo code sebanyak RM2 melalui Bros and Mike promo code website sahaja, tapi boleh beli kat Shopee dengan TikTok, cuma ni tidak ada promo code. Betul. Follow semua social media Bros and Mike dan juga social media Zat Malaysia. Kita bertemu lagi untuk episod yang lebih seram. Thank you. Episod ni aku banyak diam sikit sebab aku tengah mam. Episod ni adalah episod kau banyak cakap. Kau Okay. lupa Banyak kau dah lupa kau cakap banyak. Okay, kita berjumpa lagi. dalam episod seram yang akan datang. Assalamualaikum.